Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syarifah Sakinah binti Masmud, pemegang kad metrik D20201094255. Di video ini, saya akan memperlihatkan sejarah penubuhan bangunan Sultan Abdul Samad. Bangunan Sultan Abdul Samad yang terletak di hadapan Dataran Merdeka adalah tanda mercu bagi Bandaraya Kuala Lumpur. Bangunan ini mengambil nama Sultan Abdul Samad, sempena nama Sultan Selangor pada masa ia mula dibina pada tahun 1894. Di hadapan bangunan indah ini, beberapa peristiwa sejarah pernah berlaku. Disinilah tempat di mana bendera Union Jack diturunkan dan digantikan kepada jalur gemilang pada 31 Agustus 1957. Pada peringkat awal, bangunan ini dinamakan sebagai New Government Office. Namun, selepas tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948, bangunan ini dikenali sebagai bangunan Federal Secretariat. Pada tahun 1974, pejabat negeri Selangor yang berada di kawasan ini telah pun dipindahkan ke Shah Alam. Oleh itu, bangunan ini dinamakan sebagai bangunan Sultan Abdul Samad yang mengambil nama sempena Sultan Selangor yang memerintah pada tahun 1857 sehingga tahun 1898. Bangunan Sultan Abdul Samad ini terletak di hadapan Dataran Merdeka dan Kelab Diraja Selangor. Ia terletak di Jalan Raja, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur, Malaysia. Jalan Raja yang dahulunya dikenali sebagai Gombak Road. Di dalam peta, bangunan ini terletak di pertemuan Sungai Kelang dan Sungai Gombak. Berbagai bangunan dibina di pertemuan dua sungai ini, seperti Masjid Jami' Kuala Lumpur, stesen kereta api Tanah Melayu, dan lain-lain. Disinilah aktiviti perlombongan biji timah yang bermula di Kuala Lumpur, yang menjadi pemangkin kejayaan ekonomi semenanjung Tanah Melayu, seterusnya negara Malaysia yang sekarang. Ciri-ciri utama bangunan ini adalah ketiga-tiga kubahnya, menara jam yang besar dan arkid serta lengkungan yang luas. Ketiga-tiga kubah tersebut yang asalnya diperbuat daripada kayu dan batu bata serta dicat hitam telah digantikan dengan kubah-kubah yang bersalut tembaga. Kubah yang terletak di atas menara jam besar diapit oleh dua kubah kecil dengan tangga pilin menurun. Kubah tengah agak luar biasa kerana ianya adalah panduan dua ciri tradisional, kubah dan kios. Arca yang terdapat di bangunan ini adalah berbentuk ladam yang tajam dengan jarak antara dua tiang yang berbeza. Ianya diperbuat daripada batu bata yang dicat hitam. Menara jam yang besar terletak di tengah-tengah, diimbangi oleh dua menara kecil di sudut bangunan. Tangga pilin menara kecil menghala ke arah menara, seolah-olah melambangkan keagungan bangunan ini. Bangunan dua tingkat ini mempunyai ketinggian 17,5 meter dengan menara jam setinggi 41,5 meter dan meliputi kawasan seluas 10.200 meter persegi. Reka bentuk dan binaannya berbentuk serosenik, berasaskan seni bina Mogul dan Moor. Tingkap dan pintunya berbentuk melengkung seperti masjid-masjid di Cordova dan di Mesir. Beberapa bangunan pentadbiran di India yang dibina menggunakan style seni bina Islam, yaitu Moor atau Mahometan style, terutama bangunan Taj Mahal di Agra, India. Terdapat unsur Islam pada gerbang tingkap, bentuk separuh lengkung, kubah potong bawang, dan struktur berbentuk minaret yang kebiasaannya terdapat pada seni bina masjid. Nilai estetika ini menjadi ikutan arsitek di India, Malaysia, Singapura, Brunei,
Thailand, dan negara Commonwealth yang lain. Bangunan Sultan Abdul Samad ini telah diubah suai pada tahun 1978. Ianya mengambil masa selama 6 tahun serta menelan belanja sebanyak 17,2 juta ringgit. Bumbung telah ditukar baharu dan kubah kayu ditukar kepada kubah tembaga. Pada tahun 1978, bangunan ini telah menempatkan Mahkamah Agung, Mahkamah Tinggi Bahagian Sipil dan Dagang, serta Mahkamah Tinggi Jenayah. Mahkamah ini kemudiannya berpindah ke Istana Kehakiman di Putrajaya. Bangunan ini sekarang telah menempatkan bahagian komersil Mahkamah Tinggi Malaya. Setelah itu, pada tahun 2007, bangunan ini kemudiannya dijadikan sebagai pejabat menteri, pejabat timbalan menteri, pejabat ketua setiausaha, pejabat timbalan ketua setiausaha, bahagian pengurusan, unit perhubungan awam, unit undang-undang, unit audit dalam, dan perpustakaan KPKKW. Sempena majlis penyerahan bangunan ini, ianya turut diadakan bacaan Yasin dan doa selamat. Tahukah Anda bahwa bangunan Sultan Abdul Samad merupakan antara bangunan yang lama yang terdapat di Kuala Lumpur, dan bangunan ini merupakan bangunan warisan yang masih dilindungi keaslian reka bentuknya. Bangunan ini dibina pada tahun 1898, tetapi peletakan batu asas dari bangunan ini hanya dibuat pada 6 Oktober 1894 oleh Sir Charles B.H. Mitchell yang merupakan Gubernur Negeri-Negeri Selat ketika itu. Di bahagian belakang bangunan ini terdapat jalan kolonial yang kini dikenali sebagai Jalan Mahkamah Persekutuan. Bangunan Sultan Abdul Samad merupakan bangunan yang strategik dan terkenal di Kuala Lumpur. Hal ini karena bangunan tersebut terletak di pertemuan Sungai Kelang dan Sungai Gombak. Keluasan kawasan bangunan Sultan Abdul Samad adalah 1,034 hektar dan keluasan bangunan pula adalah 10.200 meter persegi. Di bahagian belakangnya terdapat Jalan Belanda yang kini dikenali sebagai Jalan Mahkamah Persekutuan. Kedudukan bangunan ini dikatakan strategik karena berhampiran dengan Dataran Merdeka, Kelab di Raja Selangor, dan Masjid Jame'. Sebelum merdeka, bangunan Sultan Abdul Samad merupakan sebuah pusat pentadbiran bagi negeri-negeri Melayu Persekutu, pejabat Residen Jenderal, pejabat besar pos, dan selepas kemerdekaan pula, ianya dijadikan sebagai pejabat setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Majlis Mesyuarat Negeri, dan Perbendaharaan Kerajaan. Bukan itu sahaja, bangunan Sultan Abdul Samad ini juga menempatkan Mahkamah Agung Malaysia dan sebahagian daripada Mahkamah Tinggi Malaya dan juga Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada tahun 1978. Pelan bangunan Sultan Abdul Samad ini telah direka bentuk oleh arsitek dari British yang bernama S.C. Norman. Beliau bekerja di Jabatan Kerja Raya di Kuala Lumpur. Beliau juga dibantu oleh seorang jurutera yang berasal dari British, yaitu C. Spooner. Bangunan Sultan Abdul Samad ini sangat unik seni binanya dan merupakan di antara bangunan yang tersohor pada ketika itu. Ianya mempunyai 2 tingkat setinggi 57 kaki yang berbentuk ladam di tengah-tengahnya
dan terdapat satu dataran tinggi segi empat yang dipagari oleh batas-batas pokok bunga yang cantik. Bangunan ini juga mempunyai satu serambi besar yang tertutup yang merupakan suatu elemen penting dalam reka bentuk bangunan ini. Batu bata yang berkualiti yang berwarna merah ini dibawa dari India. Para pekerja pula terdiri daripada kaum India. Antara kontraktor kecil yang membawa batu bata ini ialah Ghosh yang berasal dari Chittagong, India, yang sekarang dikenali sebagai Bangladesh. Batu bata ini dibawa terus melalui Sungai Klang dan ada sebuah pengkalan berhampiran Masjid Jami yang sekarang. Ruang pejabat bangunan ini hampir 100% dikelilingi oleh serambi yang mana memberikan pengudaraan secara maksimal, terutama pada zaman ia dibina yang tidak mempunyai pendingin udara. Bangunan ini siap pada tahun 1897 dan diresmikan dengan acara gilang gemilang dengan ucapan sepuluh yang menarik mengenai sejarah pembinaan bangunan tersebut. Teks lengkap ucapan beliau dalam bahasa Inggris boleh didapati dalam JMBRAS Volume 65 tulisan The Bangunan Sultan Abdul Samad by J.M. Gilig. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.